Okey, Assalamualaikum. Sekarang kita akan masuk part 3 double angle formula. Okey, jadi saya cuba derive lah macam mana dapat keempat-empat formula ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dia sebenarnya bermula daripada yang pertama, bermula daripada addition angle, iaitu contohnya kalau kita ada sin A pluskan dengan B, ini adalah sin A, ini adalah cos B, sini adalah plus, ini adalah plus. Jadi dia adalah cos A sin B. Okey, puncanya memang daripada situ. Okey, bila nak buat double angle, let's say angle A equals to angle B. Okay, angle A equals to angle B. Jadi kita dapatlah kat sini sin A plus A, sebab B itu sama dengan A, equal to sin A cos A pluskan dengan cos A sin A. Jadi kita akan dapatlah sini adalah sin 2A equals to, this one exactly the same, sama, so 2 sin A cos A. Dapatlah formula yang pertama. Okay, ini adalah formula yang pertama. The only formula yang sin dengan cosnya melekat, 2 sin A cos A. Alright, number 2, kita ambil yang cos pula, cos A pluskan dengan B. Kita tak ambil minus sebab nak double angle. Ini pun kita tak ambil minus. Jadi kalau cos A plus B, oleh kerana dia adalah cos A cos B minus sin A sin B. Ini daripada formula untuk addition. Kalau plus ni minus. Jadi sama juga kalau A equals to B. Jadi kita akan dapat cos A plus A equals to cos A cos B cos A minus sin A sin A. Okay, so kita dapatlah sini adalah cos 2A equals to 1A. So cos squared A minus sin squared A. Ini formula yang kedua. Yang kedua yang ini. Ini tadi adalah ni dah. Ini pun sudah. Sekarang yang ketiga pula. Okey, kita tahu bahawa cos squared A itu adalah sin squared A plus sin squared A ni. So kita akan dapat cos 2A equals to, this one is 1 minus sin squared A minus sin squared A. So dapat cos 2A equal to 1 minus 2 sin squared A. Ini yang ke tiga. Okay, kita ambil lagi daripada sini lah, cos 2A equals to, kita tukar yang ni pula, cos squared A minus, this one is 1 minus cos squared A. So dapatlah cos 2A equal to cos 2A minus 1 plus cos squared A. Okay, so kita dapatlah kat sini cos 2A equals to 2 cos 2A minus 1.
Okey, dapatlah 4. So 1 tadi, 2, 3, 4. So ini dah selesai. Ini pun dah selesai. Jadi maksudnya untuk formula sin 2A ada satu saja rumus, cos 2A ada 3. Okay, jadi kita akan gunakan salah satu daripadanya. Selalunya nak gunakan yang ini dan juga guna yang ini. Ini macam mana nak beza? Ini 2 cos kuasa 2A tolak 1. 1 tolak sin kuasa 2A ni tolak 1 ya. Okey. Jadi maksudnya jadi yang ini adalah kalau C duduk kat depan, jadi 2 cos kuasa 2 tolak 1. Kalau sini adalah sin kat belakang, 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Okey. Kali jangan lupa The last one adalah tangent. The third one adalah tangent. So tangent A plus B equals to tangent A plus tangent B over 1 minus tangent A tangent B. Sama juga dengan tadi, kalau A sama dengan B, so kita akan dapat equals to tangent A plus tangent A over 1 minus tangent A tangent A. So kita dapatlah kat sini 2 tangent A over 1 minus tangent squared A. Dapatlah yang ke-3. Yang ke-5. This one is tangent to A. Okay. So kita dapatlah ni. Tangent 2A sama dengan 2 tangent A 1 tolak tangent kuasa 2A. Okey. Sekarang kita cuba selesaikan soalan. Okay, given that cos theta equal to negative 4 over 5, where theta is an obtuse angle, without using calculator, find the value of. Using calculator ni maksudnya nilai 4/5 ni masuk kat sini. Jadi sin 2 kalikan dengan 4/5, maksudnya kita akan boleh gunakan calculator untuk dapatkan nilai yang ini. Okay, itu maksudnya without using calculator. Okay. Kalau obtuse angle, meaning sudutnya adalah daripada 90 degrees until 180 degrees, meaning second quadrant. Kita akan buat dia punya quadrant. Oleh kerana terletak dia adalah second quadrant kat sini. Okay, so sini this one is the theta 4 over 5. So negatif jangan letak sebab negatif ni dah ada dekat second quadrant. So 4 over 5, sini 4, sini 5, sini adalah 3. Triangle. Okay. Ada juga guru yang letak sini adalah theta. Sama jugalah sin ni theta, ni adalah theta. Sama juga. Jadi quadrant ni mesti betul. Okay. So sekarang kita akan jawab. Sin 2 theta. Sin 2 theta equals to 2 sin theta cos theta equals to 2 sin theta equals to sin theta 3 over 5 cos theta equals to negative 4 over 5. So darabkan semua 2 kali 3 kali 4, kita akan dapat negatif 24 bagikan dengan 5 kali 5 25. So kita dapatlah negatif 24 over 25. Okay. Tangent to theta. Tangent to theta equals to 2 tangent theta over 1 minus tangent square theta. 2 tangent theta
negative 3 over 4. Kenapa negative 3 over 4? Second quadrant tangent adalah negative. So negative 3 over 4. 1 minus bracket. Tangent theta tadi adalah negative 3 over 4. So negative 3 over 4 square equals to, diselesaikan, you akan dapat negative, check negative 24 over 7. Check, ni jawapannya. Jadi ini kali ini, dan ini kali ini, dapatlah negatif 24/7. Alright. D, cos 1 over 2 theta. Okay. Ini kita panggil sebagai sudut separuh. Tidak ada dalam rumus. Okay. Jadi untuk sudut separuh, cos setengah theta, sin setengah theta, kita akan gunakan daripada cos 2 theta. Okay. Cos 2 theta. Alright. Kerana kalau kita ada begini, cos 2 theta equal to 2 cos square theta minus 1. Kalau kita divide 2, dapatlah sini adalah half angle. Jadi kita akan dapat sini adalah cos 2 cos A equal to 2 cos square A over 2 minus 1. Ini kita panggil sebagai half angle. Okay. Kalau kita ni adalah untuk cos, ini adalah untuk cos A over 2. Kalau kita nak sin A over 2, juga kita ambil daripada cos. Jadi cos 2A equals to, tapi kita ambil sin lah, sin 1 minus 2 sin square A. So divide 2, so kita akan dapat cos A equals to 1 minus 2 sin square A over 2. Inilah kita panggil sebagai half angle. Sama dengan yang tadi. Okay, jadi bergantung pada soalan. Sekiranya nak cos A over 2, gunakan cos A equals to 2 cos square A minus 1. Kalau kita nak sin A over 2, kita guna cos 2A equal to 1 minus 2 sin square A. Jadi kalau divide 2, kita dapatlah sini adalah half angle. Okey. Ya. Okey, saya selesaikan untuk D, cos 1 over 2 theta. Jadi saya kata tadi, cos sudut yang half-half ni selalunya adalah cos 2 theta. Tak boleh guna sin. Kalau sin maksudnya formula ini adalah ada sin, ada cos. Jadi kita kena ambil yang cos. Sama ada sini adalah ambil cos ataupun sin. Jadi oleh kerana soalannya adalah cos setengah theta, jadi saya akan ambil yang ada cos lah. So sini saya akan ambil 2 cos square theta minus 1. Jadi kalau saya buat nak half, saya divide by 2. Jadi saya dapatlah kat sini ialah cos theta equal to 2 cos square theta over 2 minus 1. Okey. So saya sambung di sini. Cos theta. Okay, cos theta dah dibagi dalam soalan. Negative 4 over 5. Jadi saya masuk sini ya. Saya masuk sini. Saya dapatlah sini adalah negative 4 over 5 equals to 2 cos square theta over 2 minus 1. Oleh kerana sini adalah positif, jadi ini saya bawa ke sebelah sana. Saya dapat negative 4 over 5 plus 1 equals to 2
cos squared theta over 2. So 2 cos squared theta over 2 equals to negative 4 over 5 plus 1 over 5. Jadi saya dapat sini adalah 1 over 5. Jadi saya dapatlah sini cos squared theta over 2 equal to 2 ni boleh bawa ke semari, dapatlah 1 over 10. Theta over 2 ni tak boleh sebab ni adalah di dalam cos. Jadi keluarkan 2 ni saja akan buat 2. So kita dapatlah cos theta over 2 equal to square root 1 over 10. Okay, cos theta over 2 equal to, jadi square root ni kita akan tekan calculator. Jadi 1 over 10. So 1 divided by 10 equals to square root, answer equals to. So 0.3162. Okey, itu jawapan Kenapa kita tak ambil yang negatif? Kerana theta tadi adalah dekat second quadrant. Kalau second quadrant itu adalah untuk theta. Second quadrant maksudnya adalah antara 90 darjah theta 180. Kalau theta per 2, theta over 2, ini adalah 90 degrees. Ini ada ini bagi 2, sini adalah 45. 4 bagi 2 45, sini bagi 2 dapat 90. Maksudnya ini adalah first quadrant. Jadi first quadrant maksudnya ini adalah ambil yang positif saja, tidak ada negatif. Okey. Jadi selesailah untuk cos setengah theta. Jadi senang you cuba untuk sin setengah theta pula. Jadi maksudnya di sini you akan mula dengan cos 2a juga, tapi ambil yang sin 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta. Okey, ini bagi 2. So divide 2 divide by 2. So you akan dapat cos theta equal to 1 tolakkan dengan 2 sin kuasa 2 theta over 2. Dapatlah sini adalah half angle. Okey, so cuba yang ni adalah untuk G. Okey, jadi insyaAllah dia dapat jawapan nanti. So jawapan dah dekat bawah. Okey, masuk yang kedua pula. Contoh yang kedua. Okey, katalah yang nombor 2. Tangent x equal to P, where x is acute angle. Acute angle meaning first quadrant. Jadi kalau first quadrant, saya buatlah quadrant sini. First quadrant, di first quadrant adalah sini. Ini adalah x. Tangent ni adalah keluar. Ini sini adalah P. Ini adalah 1. So this one is 1 plus P squared. Okay, jangan simplify tak boleh simplify for this one. Okay, sin 2x equal to, so sin 2x equal to 2 sin x cos x equal to 2 sin x is P over square root 1 plus P squared. Cos x is 1 over square root 1 plus P squared. So equals to 2 times P times 1 dapat 2 P over, sini adalah square root, dengan square root kita akan dapat 1 plus P squared. So dia dapatlah jawapan dia 2P over 1 plus P squared. Okay, untuk yang cos 2x, jadi cos 2x tak kisah, pilih yang mana satu yang kita suka. Jadi kalau cos 2x equals to, let's say saya ambil daripada cos pula. So 2 cos kuasa 2x tolak 1. So 2 cos x.
cos X adalah 1 over square root. So 1 over square root 1 plus P squared. Squared minus 1. Okay, cos X adalah 1 over. So ni saya dapat sebagai 2. Jadi 1 per ini adalah 1 tambah P squared. Square root dah hilang sebab squared. Minuskan dengan 1. Okay, so saya dapat dekat sini jawapannya adalah 2 minus bracket 1 plus P squared over 1 plus P squared. Dapatlah 2 minus 1 minus P squared. Okay, over 1 plus P squared. Dapatlah 1 minus P squared over 1 plus P squared. Jangan simplify Ni simplify tak boleh lah. Ini yang paling simplified sekali. Jangan satu dengan satu potong, P dengan P potong, 2 dengan 2 potong. Itu salah lah. Ini jawapan yang paling simplified sekali. Okey. Jadi soalan yang berkenaan dengan soalan ini, pastikan kuadran dia betul. Okey, kuadran betul. Yang kedua, apabila cari nilai tu, pastikan positif atau negatif tu. Tu pastikan betul dulu. Baru boleh dapat jawapan. Okey, yang macam tadilah. Macam tadi yang saya kata tadi. Yang ini kebetulan dia adalah semua second quadrant ni tadi. Cos ni tadi. Cos theta ni sama dengan negatif 4/5. Sebab cos second quadrant ni, quadrant yang kita dah betul ni tadi adalah second quadrant, cos adalah negatif. Jadi negatif 45. Kalau positif, tak salah lah kat sini. Itu sebabnya yang ini, negatif ni khas untuk quadrant sahaja. Second quadrant. Jadi tak payah letak negatif sini. Takut nanti confuse. Okay, negatif ni untuk quadrant. Kalau tidak ada tanda apa-apa, meaning dia adalah positif. Ini adalah positif. Jadi yang ini dengan yang ini mesti sama. Okey, saling melengkapi. Kalau sini adalah acute, sini mesti acute. Ini mesti positif. Okey. Kalau sini contohnya tangent A/5, ini adalah kosong sampai 90 darjah. Ni tak nampaklah. Kosong A sampai 90 darjah. Contoh yang ketiga, tangent A equal to 5 over 12. Ini adalah sampai 90 darjah. 90 darjah sini adalah first quadrant. Katalah saya ubah soalan ni. Katakan daripada 180 darjah, ini adalah X. Katakan daripada 360. Ini, sini. Okey. So, oleh kerana sini adalah tangent 5/12, understood bahawa dia adalah positif. Kalau positif maksudnya adalah kuadran yang ketiga. Tak boleh lukis kat sini. Kat sini dah memang tak boleh lah. Sebab 180 sampai 360. 180 sampai 360 maksudnya sini adalah 180. Sini adalah 360. Jadi ini atau yang ini. Lepas tu kita tengok dekat ratio dia. Dia adalah positif. Jadi positif mestilah ratio tu kan mestilah third quadrant. Third quadrant kat sini. Tak boleh tulis kat sini. Sebab tak boleh tulis. Kenapa? Tangent sini dekat sini adalah negatif. Itu adalah positif. Jadi mesti tulis kat sini. Okey. Jadi saya harap you boleh selesaikan soalan. Berhati-hati dengan dua benda ni tadi. Kuadran dengan simbol positif ataupun simbol negatif. Okey. Sekian saja. Kita cuba menjawab soalan-soalan yang lain. Okey. Assalamualaikum.